Dari segi anjakan, okey, harga barang yang berkaitan tadi, ada dua kes barang berkaitan. Okey. Dalam konteks aiskrim dan nasi lemak, okey, untuk waktu rehat di kantin sekolah, itu adalah contoh barang pengganti. Kalau harga nasi lemak naik, maka permintaan untuk aiskrim barang pengganti kepada nasi lemak mungkin not a good example, maka itu adalah akan disebut barang pengganti. Harga nasi lemak naik, okey, pelajar anak awak tu tadi akan beli lebih aiskrim. Okey, itu adalah barang pengganti. Tapi dalam konteks nasi lemak dan air sirap, tak best lah contoh tu. Katakanlah yang ni contoh mentega roti, kereta dan minyak petrol. Okey. So kalau harga petrol meningkat, agak-agak makin ramai ke orang beli kereta? Boleh fikir tak? Ke contoh tu terlalu tinggi? Okay, you have to remember, kalau beli kereta, anda perlu isi dengan petrol. Okay, sekarang ni harga petrol makin mahal. Jadi apabila harga petrol makin mahal, maka cenderung untuk orang, dengan andaian yang perkara lain tak berubah, orang akan kurang membeli kereta. Okey, tapi dalam konteks Malaysia sebabkan pengangkutan awam, itu isu politik pula lah. Pengangkutan awam tak sempurna, jadi macam mana orang nak elakkan nak beli kereta? Tak terpaksa beli kereta. Itu isu lain. Okey, contoh lain, apa ya? Boleh tak anda fikirkan, siapa boleh bagi contoh barang penggenap, barang pengganti? Saya tak naklah contoh yang boring-boring ni. Okey, cuba anda fikirkan. Ada tak siapa-siapa yang boleh fikirkan? Kalau contoh yang lain, pen dengan ink. Okey, zaman sekarang kita tak pakai dah dakwat asing dengan pen. Okey, apa lagi ya? Anda boleh fikirkan sendirilah contoh-contoh barang pengganti, okey, dan barang penggenap. Untuk kes barang pengganti, maksud dia kalau harga barang itu jatuh, maka akan mengurangkan permintaan satu barang yang lain, itu adalah pengganti. Tapi kalau harga barang tu jatuh akan meningkat satu barang yang lain, itu adalah barang penggenap. Okey, ejaan complementary goods, okey, dengan E ni bukan I, itu ada kena take note. Okey, substitute untuk pengganti. Okey, so saya telah terangkan tadi, pergerakan di sepanjang keluk permintaan adalah disebabkan perubahan harga. Okey, manakala anjakan ke kiri atau ke kanan adalah disebabkan oleh faktor-faktor selain daripada harga barangan tersebut. Okey, kalau kita tengok contoh permintaan untuk perumahan, okey, untuk anda yang memilih artikel tugasan penentuan harga rumah, ia turut dipengaruhi oleh faktor permintaan, okey, seperti gaji anda yang semakin besar, dah tak mahu dah rumah teres, nak pula rumah banglo. Okey, faktor perubahan, okey, dulu boleh rumah kayu, sekarang nak rumah batu. Okey, faktor apa lagi? Okey, itu adalah faktor anjakan faktor-faktor selain daripada harga barangan tersebut. Okey, so apabila anda membincangkan tugasan satu, dari segi faktor sebelah permintaan, anda perlu bincangkan sama ada pendapatan pengguna berubah, mempengaruhi ke tak, harga barangan yang berkaitan, sama ada barangan tu berbentuk barangan pengganti, substitute, ataupun barangan penggenap, complementary, ada tak mempengaruhi permintaan terhadap satu barangan, cita rasa. Okey, katakanlah adanya iklan, okey, kat TV, tiba-tiba je sekarang ni semua orang makin suka makan aiskrim, okey, maka itu turut mempengaruhi permintaan. Jangkaan harga di masa hadapan, maksudnya speculation, okey, dan juga jumlah pembeli, okey. Begitu juga dengan faktor musim. Satu lagi saya nak tambah kat sini, faktor musim. Sekiranya anda membincangkan permintaan ayam, permintaan daging ayam, permintaan telur, permintaan tepung, permintaan gula, menjelang musim perayaan, apa yang berlaku? Okey, permintaan meningkat. Shifting of demand to the right. Mengapa? Sebab kita makan lebih ayam, nak buat jamuan raya, nak buat kuih raya.
Okey, begitu juga dengan ujung tahun, okey, ataupun cuti penggal persekolahan. Okey, musim cuti penggal apa berlaku? Mak bapak belikan uniform anak-anak, beg sekolah. Jadi permintaan meningkat ikut musim. Okay, enough about permintaan. Kita pergi kepada penawaran. Penawaran adalah jumlah suatu barangan yang penjual sudi dan mampu jual. Okay, hukum penawaran ataupun teori penawaran mengatakan dengan andaian semua faktor tak berubah, okay, andaian ceteris paribus itu tadi, kuantiti penawaran suatu barangan akan meningkat apabila harga barangan tersebut meningkat. Okay, so saya tunjukkan contoh. Okay, sama juga draw origin, okay, X, Q, P untuk Y axis. Okay, hukum penawaran mengatakan kalau harga RM1, murah sangat, saya nak jual 5 je. Okay, so titik ni. Tapi kalau harga double, harga RM2, saya boleh jual 10. Okay. So, anda gabungkan titik. Okey, bayangkan ini garis lurus ya. So, ini adalah hukum penawaran ataupun teori penawaran yang mengatakan apabila harga meningkat, kuantiti akan meningkat. Ini kita panggil hubungan positif. Sebab dia bergerak seiring. Begitu juga kalau kita katakan harga menurun, maka kuantiti juga akan menurun. Masih lagi hubungan positif di antara harga dan kuantiti. Anda bandingkan dengan yang tadi. Okey. Yang tadi ni. Okey, bila kita bercakap tentang hukum permintaan, ini kita panggil hubungan negatif. Okey, kenapa? Sebab bila harga turun, kuantiti naik. Dia inverse, dia terbalik. Begitu juga bila harga naik, kuantiti turun. Maka hukum permintaan mengatakan terdapat hubungan negatif di antara harga dan kuantiti. Okey, jelas? Sedangkan apabila kita bercakap tentang penawaran S, okey, harga naik daripada RM1 kepada RM2, kuantiti meningkat daripada 5 kepada 10. Hubungan positif. Kalau harga turun daripada RM2 kepada RM1, kuantiti turun daripada 10 kepada 5, maka itu adalah masih lagi hubungan positif. Okey? Maka kaitan di antara harga dan kuantiti penawaran ni adalah pergerakan di atas kelok. Okey, daripada titik A kepada titik B, boleh jadi dari titik B kepada titik A. Okey? Okey, ini saya tunjukkan bagaimana mendapat keluk penawaran. Okey, saya telah tunjukkan tadi. Cantumkan titik-titik. Okey, maka anda akan dapat upward sloping curve. Garis menegak ke atas dari kiri ke kanan. Okey, semakin harga meningkat, semakin banyak kuantiti yang ditawarkan. Okey, pasaran pula merujuk kepada jumlah kesemua barang penawaran dan penjualan individu untuk suatu barangan atau perkhidmatan. Sama juga kita campurkan. Okey, anjakan keluk. Okey, tadi yang saya tunjukkan tadi, perkaitan antara harga dan kuantiti itu adalah pergerakan di atas keluk yang disebabkan oleh perubahan harga barangan tersebut. Manakala untuk okey, ini saya dah tunjukkan. Okey, saya harap anda boleh lukis selepas ini. Kalau anjakan keluk penawaran adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, di mana keluk penawaran akan, bukan keluk permintaan ya, keluk penawaran akan beranjak sama ada ke kiri atau ke kanan disebabkan oleh faktor-faktor seperti harga input, teknologi, jangkaan harga di masa depan, jumlah penjual dan juga cuaca. Okey, so ini adalah contoh. Okey, ini penawaran bertambah. Okey, ke kanan adalah anjakan ke kanan menunjukkan penawaran bertambah. Manakala anjakan ke kiri menunjukkan penawaran berkurang. Disebabkan oleh harga input, harga teknologi,
harga input, teknologi tambah maju, jangkaan harga masa hadapan, jumlah penjual. Okey, bila kita bercakap tentang harga ikan kembung, saya rasa ada kumpulan kan yang bincangkan tentang harga ikan kembung. So we are talking about ikan kembung. Okay. Price, quantity. Okey, ini adalah penawaran ikan kembung. Ikan kembung. Okey, sekarang ni musim tengkujuh. Bayangkan senario laut bergelora, ombak tinggi, cuma tak ada tsunami je lagi. Okey, boleh tak nelayan pergi ke laut? Boleh ke tak boleh? Semua orang takut nak jawab dengan mic. Okey. Apabila berlaku musim tengkujuh, okey, monsun, maka maksudnya nelayan tak boleh ke laut. Maka agaknya banyak tak ikan kembung kat pasar? Tak banyak kan? Maksud dia, okey, maksud dia penawaran beranjak ke kiri disebabkan oleh musim. Okey, faktor cuaca. Okey, begitu juga kalau pesawah padi ataupun durian ke. Okey, kata kalau musim tu, tahun tu tiba-tiba kering kontang. Okey, maksudnya tak cukup air, tak cukup tu, cuaca teruk. Maka apa yang berlaku kepada hasil padi pun akan berkurang ke kiri. Begitu juga dengan durian. Tapi katakanlah tahun tu tiba-tiba je musim buah tu menjadi-jadi. Sebab cuaca semua okey, baja semua okey. Maka musim buah tu menjadi, kalau orang kampung kata, maka itu akan ditunjukkan dengan pergerakan ke kanan. Maksud dia bekalan meningkat. Okay. So as simple as that. Okay. Jadi apabila anda bincangkan tugasan satu, sama ada harga ikan kembung ke, harga rumah ke, harga kereta ke, okey, macam harga input. Okey, sekarang ni untuk penjual ayam di pasar, okey, nak jual ayam di pasar anda ada kos pengangkutan. Sekarang ni bila kos pengangkutan petrol meningkat, maka kos nak jual ayam di pasar also meningkat. Maka itu akan menyumbang kepada kenaikan harga di pasaran. Okey, dari segi teknologi, okey, dari segi katakanlah Samsung ataupun iPhone. Okey, katakanlah iPhone sekarang ni iPhone 4 ya. Katakanlah akan I'm not sure about Malaysia dah keluar ke belum iPhone 5. Tak tahulah iPhone 6. Maksudnya teknologi lebih maju. Okey, teknologi lebih maju, maka kita akan dapati penawaran also akan meningkat, shift to the right. Okey, jadi anda dah belajar on one hand permintaan, okey, di sebelah yang lain penawaran. Okey, sekarang ni kita akan gabungkan kedua-dua hukum permintaan dan penawaran itu tadi, maka anda dapat satu titik yang kita panggil sebagai keseimbangan. Okey, keseimbangan merujuk pada situasi di mana harga yang mana kuantiti permintaan sama dengan kuantiti penawaran. Saya tak nak switch ya, nanti pening ya. So in this case, secara graf, okey, anda gabungkan tadi, okey, maka anda akan dapati, okey, upward sloping supply, downward sloping demand. Okey, dia bersilang di satu titik ini, maka titik inilah yang kita panggil sebagai titik keseimbangan. Okey, persilangan di antara permintaan dan penawaran adalah titik keseimbangan. Maka pada titik keseimbangan anda baca, okey, apakah harga? Itu adalah harga keseimbangan. Anda turun, anda baca kuantiti, itu adalah kuantiti keseimbangan. Okey, so inilah yang dikatakan kuasa pasaran. Okey, kalau nak ikutkan penjual tadi, dia nak harga lagi tinggi. Kalau nak ikutkan pengguna tadi, kalau boleh dia nak barang free. Okey, of course lah, tak ada benda yang percuma. Okey, kalau boleh nak harga rendah. Maka titik tengah-tengah ni, keseimbangan yang akan menentukan apakah harga di pasar untuk barangan tersebut dan kuantiti untuk jual beli. Okey, untuk kes lebihan, okey, ataupun ketidakseimbangan, just tambah perkataan in equilibrium. Kalau equilibrium merujuk kepada keseimbangan, in equilibrium merujuk kepada ketidakseimbangan. Okey, boleh berjadi, okey, akan wujud lebihan penawaran. Okey,
Dalam kes ni, ini adalah keseimbangan, okey, pada harga RM2. Tetapi pada harga RM2.50, okey, kita dapati pada harga jika harga meningkat RM2 kepada RM2.50, permintaan cuma 4 unit, penawaran 10 unit. Jadi beza dia 10 tolak 4 ini adalah apa yang kita panggil sebagai lebihan penawaran. Okey. Remember, okay, beza 10 dengan 4 adalah 6 unit, itu adalah lebihan penawaran. Okay, kalau pula kurangan, okay, sama juga. Harga keseimbangan adalah RM2, tapi sekarang ni harga jatuh. Apabila harga jatuh, berduyun-duyun orang nak beli. Maka permintaan meningkat daripada 7 kepada 10. Tapi penawaran berkurang daripada 7 kepada 4. Jadi perbezaan antara 10 dan 4 unit ini adalah lebihan permintaan sebab yang lebih demand. Bukannya penawaran ataupun kita panggil kurangan penawaran. Okay. So anda mesti boleh bezakan kalau lebihan di atas ni kita panggil lebihan penawaran. Sebab yang lebih penawaran berbanding permintaan. Kalau yang di bawah ni lebihan permintaan, excess demand disebabkan permintaan lagi tinggi daripada penawaran. Okey, so untuk anda menganalisis perubahan dalam keseimbangan, okey, anda perlu sentiasa lukis titik keseimbangan awal. Okey, saya tunjukkan contoh di sini. Okey, untuk menceritakan sesuatu faktor berubah, katakanlah saya ambil cerita ikan kembung tadi. Okey, ikan kembung di pasaran adalah tetap pada harga equilibrium E0. Okey, pada harga apa? P0, Q0 kat sini. Ini adalah permintaan, ini adalah penawaran. Tapi disebabkan musim tengkujuh, musim laut bergelora, nelayan tidak dapat turun ke laut, maka kita dapati di situ penawaran berkurang daripada S0 kepada S1. Okey, ini cerita pasal ikan kembung. Okey, maka anda dapati di situ terdapat keseimbangan baru pada harga yang lebih tinggi dan kuantiti yang lebih rendah. Okey? Maka itu adalah disebabkan oleh musim tengkujuh. Katakan pula, okey, anda dapati kerajaan memberi subsidi diesel kepada nelayan. Betul tak? Nelayan dapat subsidi diesel. Subsidi diesel tu akan mempengaruhi penawaran, maka kos untuk nelayan tu ke laut rendah. Sebab dia cuma bayar harga diesel yang disubsidi. Maka dia boleh guna lagi banyak minyak diesel subsidi tersebut. Maka boleh tangkap banyak ikan. Maka itu akan, graf yang lain, okey, akan menunjukkan anjakan supply ke kanan. Okey, maka anda dapati equilibrium yang kedua. Okey, P2, E2 dengan kuantiti yang baru. Okey, so cerita yang garis merah ni anda buat dalam graf yang baru. Jangan dalam satu graf nak tunjukkan okey anjakan ke kiri, anjakan ke kanan. Nanti anda pening. Okey. Untuk kes permintaan, masih lagi cerita ikan kembung. Tadi tu perubahan penawaran. Sekarang ni cerita ikan kembung. Okey, quantity, price, demand, supply. Okey, harga ayam meningkat. Dengan andaian kita sama ada makan nasi dengan ayam atau makan nasi dengan ikan kembung. Kalau harga ayam meningkat, agak-agak mampu beli makan ayam. Tak, kita makan kembung lebih kan? Jadi, permintaan untuk ikan kembung meningkat. Okey, jadi keseimbangan asal E0, P0, Q0 disebabkan harga ayam meningkat, maka pengguna akan beralih kepada makan ikan kembung. As simple as that. Maka kita ada peningkatan harga ikan kembung dan juga peningkatan kuantiti ikan kembung.
Okey. Katakanlah harga ayam turun. Okey, sebab harga ayam lagi murah pada ikan kembung, maka di situ pengguna akan beralih kepada makan ayam, maka supply bekalan permintaan ayam akan meningkat, manakala permintaan ikan kembung akan berkurang. Maka harga ikan kembung akan turun kepada P2, kuantiti juga akan turun kepada P2 pada keseimbangan yang baru. Okey. So untuk tugasan 1, okey, sekiranya anda membincangkan topik tentang penentuan harga properti, tentang penentuan harga rumah, tentang penentuan harga ayam, tentang penentuan harga banyaklah barangan dan perkhidmatan. Pastikan anda bincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi harga tersebut. Kalau penentuan harga teh tarik, kenapa harga teh tarik kat kedai mamak naik? Sebab petrol naik. Diorang kata nak beli susu tu kena guna petrol. Maka itu adalah faktor di sebelah penawaran. Cost input untuk buat teh tarik meningkat. Okay? So you have to discuss in such a way that boleh ditunjukkan melalui graph. Okay? Ini adalah kesan peningkatan dalam permintaan terhadap keseimbangan. Saya dah tunjukkan tadi. Kalau permintaan meningkat, shift demand to the right. Maka, okay, untuk katakanlah tadi cuaca panas, maka permintaan aiskrim meningkat, shift demand to the right. Anda dapati di situ, okay, kuantiti meningkat, maka harga aiskrim pun akan meningkat. Okay, saya tak mau ulang ni. Kalau anjakan adalah shifting. Movement along the curve adalah dipanggil perubahan. Okay, I have only 1 more minute. Keseimbangan asal. Nampak gaya tak sempat juga saya nak bincangkan. Okay, yang ni saya dah tunjukkan. Maka tadi anda boleh jawab. Okay, dari segi yang kawalan harga ceiling ataupun harga lantai, saya akan recordkan untuk anda bincangkan kemudian. Tapi saya nak tunjukkan kartun ni. Wait. Ni dia kartun. Okey, untuk orang yang masih tidur tu. Ada tak yang tidur? Okey. Kartun ni kata, now my dunderheads, let's try this one more time. Kalau demand melebihi bekalan, menyebabkan harga tinggi, apa yang kita perlu buat? Macam kes menteri tadilah. Harga ayam naik, jangan makan ayam. Betul ke? No. Kalau harga ayam naik disebabkan lebihan permintaan, maka kerajaan perlulah import ayam ke daripada Indonesia, okey, cari ganti ayam ke, okey. So this is not the answer. Okay, if you learn economics, kalau harga naik disebabkan oleh permintaan ataupun bekalan tak cukup, so apa yang perlu dilakukan? So that is the right things to do. Okay, so that's all the time that we have for today. So saya harap ini adalah membantu anda untuk membuat tugasan 1 bagi mereka yang memilih topik permintaan, penawaran dan penentuan harga. Saya mohon, okay, yang masih lagi tak ada kumpulan tugasan, sila pastikan ada kumpulan tugasan, pilih topik, okay, rujuk pada contoh-contoh yang telah saya berikan di portal dan juga di Facebook group untuk JKE 101. That's all the time that we have for today. Thank you for being with me. Okay, so jangan lupa belajar.